Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita nak sambung lagi Talk Like a CEO, sharing moment yang hari ini saya nak kongsikan dengan anda semua. 4 kemahiran yang kita kena kuasai dalam bidang pengucapan awam ataupun dalam bidang public speaking, yang mana 4 kemahiran ni kalau kita kuasai, insya-Allah dia akan menjadi satu strategi yang boleh membantu kita menguasai jiwa dan juga minda audiens kita, penonton kita, pendengar kita. Baik, so topik pada hari ini dia sangat-sangat penting sebenarnya untuk anda. Sebab kadang-kadang kita nak belajar macam mana nak jadi seorang yang pandai bercakap, tapi sebenarnya kita tak tahu part apa yang kena belajar. Kemahiran apa sebenarnya yang very critical untuk kita kuasai. Seandainya kita tahu 4 perkara ni, insya-Allah kita fokus 4 benda ni, insya-Allah dia akan membantu kita menjadi seorang da'i yang lebih hebat, presenter yang lebih hebat, penceramah yang lebih hebat, pemimpin yang lebih hebat, insya-Allah. Waalaikumsalam Puan Roslinda. Harap sihat Puan. Baik, kin salam dekat Achat. Baik. Sekarang ni, mari kita lihat apakah 4 kemahiran tersebut. Kemahiran yang pertama yang kita kena ada adalah kemahiran untuk kita selesa berada di atas pentas dan kelihatan selesa berada di atas pentas. Ini penting. Alright? Kalau kita selesa di atas pentas tapi orang nampak kita takut, orang nampak kita gabra, orang nampak kita nampak goyang dan sebagainya, maka kita akan dilihat sebagai seorang presenter yang kecundang, seorang speaker yang gagal. Jadi kemahiran yang pertama adalah kita kena tahu macam mana kita nak kelihatan selesa, kelihatan yakin dan juga berani. Di sini kita kena belajar tentang body language. Di sini kita kena belajar tentang senyuman, tentang gerakan tangan, posture, gesture dan sebagainya. So itu adalah kemahiran yang pertama. Tuan Kero Keza, Waalaikumsalam. Sihat alhamdulillah. Moga tuan pun sihat juga, lama tak jumpa. Baik. Alright. Jadi kemahiran yang pertama apa dia tadi? Kita perlu tahu kemahiran macam mana nak kelihatan selesa dan perlu juga tahu macam mana kita nak selesakan diri. Baik. Kemahiran yang kedua adalah bagaimana nak bercakap dan percakapan kita difahami oleh orang yang mendengar. Kita bercakap dan percakapan kita ini, bicara kita ini mampu untuk pergi ke pemikiran orang, dihadam dan difaham oleh orang. Ini kemahiran kedua yang kita kena pelajari, yang kita kena kuasai. Sebab kalau kita seorang yakin, confident ni, tapi bila kita cakap orang tak faham, tak guna juga. Betul? Ataupun kita ilmu banyak, iman tinggi dan juga kuat, tapi problem adalah bila kita nak sebarkan kebaikan, kita bagi tazkirah, orang jadi tak faham. Jadi ini kemahiran yang kedua yang kita kena ada. Kemahiran untuk memahamkan orang, kemahiran untuk bercakap dan percakapan difahami. Antara tip yang saya boleh share adalah jaga-jaga dengan jargon, jaga-jaga dengan istilah yang kita rasa macam istilah tu memang selalu kita guna, tapi orang lain tak selalu guna, maka tak guna juga. Okey? Baik, itu kita kena jaga. Itu adalah kemahiran yang kedua yang kita kena ada. Kemahiran yang ketiga apa dia? Yang ni penting tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu sekarang ni, kami sedang membuka pre-order untuk anda yang nak membeli satu package DIY. Bagaimana nak belajar pidato. Nama dia adalah Pidato DIY. Yang mana anda boleh latih anak anda berpidato dekat rumah. Sebab sekarang ni kita pun takut anak untuk keluar rumah. Betul? Alright? Dalam keadaan situasi yang agak kritikal sekarang ni, COVID-19, coronavirus sekarang ni, yang mana kita sangat risau. Nak hantar anak pergi program pun kita takut. Program Cuti Sekolah Impact pun kita terpaksa tangguhkan. Jadi sebagai satu organisasi yang nak terus berjuang demi umat, maka kami hasilkan satu package untuk bantu anda dan juga anak anda macam mana nak berpidato. Jadi saya akan bagi tip dekat anda sebagai seorang mak, sebagai seorang ayah, apa yang patut dibuat dengan anak-anak, dan saya juga akan terus train anak anda macam mana nak berpidato. So kita ada video, ada e-book, kita ada printables yang akan membantu anda dan juga anak-anak anda. Boleh? Alright? So nanti boleh komen dekat bawah, cakap saya nak. Nanti insya-Allah tim saya akan hubungi tuan-tuan dan puan-puan. Alright, okay, baik. Sambung balik. So first kemahiran adalah kita kena selesa, yakin dan nampak selesa dan yakin. Yang kedua adalah apa dia tadi? Yang kedua adalah kita kena cakap bagi orang
bagi orang faham. Baik, kemahiran yang seterusnya, ya, apa yang kita perlu ada supaya orang boleh menjadi pendengar yang bagus untuk kita. Yang seterusnya adalah apabila kita ini berbicara menggunakan hujah dan juga emosi. Ini kemahiran yang tuan-tuan dan puan-puan kena ada. Kita bercakap menggunakan hujah, dalam masa yang sama kita juga memainkan emosi. Macam mana tu? Alright. Untuk bermain dengan hujah, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena go kepada otak kiri. Ada otak? Ada. Saya gurau. Alright. Okay. So, otak kiri dia suka kepada logik, dia suka kepada fakta, dia suka kepada angka. Alright. Dan otak kanan pula dia lebih kepada sesuatu yang bersifat emosi dan sebagainya. Maka, apa yang kita nak lakukan sekarang ini adalah, apabila berbicara, kemahiran yang kita kena ada sekarang, kemahiran yang bercakap menggunakan fakta dan kemahiran dalam masa yang sama yang boleh memainkan emosi. Contoh saya bagi tip. Kalau kita nak bercakap perkara fakta, senang je. Kita keluarkan statistik. Dan statistik ini menunjukkan angka yang jelas daripada sumber yang boleh dipercayai. Okay? Nak mainkan emosi pula, macam mana kita nak buat? Kita menggunakan storytelling, kita menggunakan teknik penceritaan, kita gunakan perkataan-perkataan yang memang boleh membawa minda orang untuk mengikuti cerita kita. Contoh, kalau kita kata masalah ini adalah sebuah masalah yang besar, dia tak sama kesan dia dengan masalah ini umpama gunung yang sangat tinggi yang sedang membebani bahu kita semua. Dia jadi lain. Alright? So, that's how we play with the emotion. Dalam masa yang sama, kita juga pergi ke arah bahagian intelek orang yang mendengar. So, itu adalah kemahiran yang ketiga. Iaitu kemahiran bercakap menggunakan fakta dan juga kemahiran dan dalam masa yang sama kita bermain dengan emosi. Dan yang terakhir, kemahiran yang kena ada. Kemahiran ni tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya dia sangat-sangat penting. Kemahiran ni yang menyebabkan bila orang dengar kita bercakap, dia naik bulu roma naik, rambut gugur. Rambut tak gugur. Bulu roma jadi naik, dia rasa macam ada something. Alright? Ini dipanggil sebagai kemahiran berbicara dengan penuh penghayatan. Penghayatan. Apa maksud hayat? Hayat maksudnya hidup, betul? Penghayatan maksudnya kita menghidupkan apa yang kita katakan. Dengan kata lain sekarang ini, apabila kita berbicara daripada hati. Kita berbicara daripada jiwa kita. Kita memang sampaikan daripada dalam sanubari kita. Dan niat kita adalah untuk ikhlas memberi kesan kepada hati orang yang mendengar. Dan prinsipnya adalah hanya orang yang berbicara daripada hati mampu untuk menyentuh hati orang yang mendengar. Jadi ini kemahiran keempat ni yang kita kena belajar. Dan bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Benda yang mengganggu kemahiran keempat adalah apabila kita terlalu banyak menghafal. Bila kita terlalu banyak menghafal, kita terlalu banyak merujuk nota, kita terlalu banyak menggunakan otak kita ni, maka kita kurang untuk menghayati, menghidupkan emosi kita dengan apa yang kita katakan. Jadi untuk mencapai tahap kemahiran dalam penghayatan ini, tak lain tak bukan, perkara yang kita sampaikan itu perkara yang betul-betul daripada hati. Yang kedua, berlatihlah supaya bila kita bercakap tu, dia akan jadi sesuatu yang benar-benar daripada hati dan lancar. Kalau kita tak berlatih, dia boleh keluar daripada hati, tapi dia tak lancar. Bila tak lancar, penghayatan kita kurang, penerimaan orang juga akan jadi kurang. Okey? Baik. Jadi saya itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan, 4 kemahiran yang kita kena jaga, yang kita kena kuasai dalam dunia bijak berbicara ini. Yang pertama apa tadi? Pertama tadi apa dia? Yang pertama tadi adalah, tuan-tuan dan puan-puan kena tulis kat sini supaya kita semua boleh ingat. Yang pertama adalah kita kena ada kemahiran untuk selesa dan nampak selesa di atas pentas. Kena confident dan nampak confident. Kalau kita confident tapi orang tak nampak confident, tak guna juga. Dia akan bagi kesan yang buruk kepada audiens kita. Yang kedua, kemahiran untuk bercakap dan apa yang kita cakap difahami oleh orang itu. Okay? Dan yang ketiga adalah bagaimana nak berbicara menggunakan fakta dan juga emosi. Dan yang keempat adalah bagaimana nak berbicara daripada hati untuk menyentuh hati. Bagaimana nak bercakap dengan penuh
penghayatan. Alright, saya harap perkongsian ini sangat-sangat membantu. Ustaz Zuhairi Zulkifli, terbaik My Sifu. Allahu Akbar. Saya pun kena belajar banyak daripada Ustaz sebenarnya. Tuan Afiq Jeman, hai Abang Bat. Hai kembali kepada Afiq Jeman. Mudah-mudahan insya-Allah kita sama-sama dalam bidang training ini, kita membangunkan umat, niat kita untuk membantu usahawan-usahawan di luar sana menjadi lebih bagus. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kemudahan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan dalam keadaan COVID-19 yang sekarang ni tengah sangat-sangat meruncing dan juga merunsingkan ini, saya seru kepada semua, jangan panik, kerana orang yang panik takut nanti dia sukar untuk mengawal keadaan. Alright? Dan jangan pula kita berpiknik. Itu masalah juga. Kita tak panik, kita dah pergi piknik kat Korea dan sebagainya. Yang ni semua selfish, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan sesekali kita terlalu mementingkan diri sendiri kita. Nah, alright? Jadi saya seru kepada semua, kita jaga dan main peranan kita sebaik mungkin. Nah, kalau kita seorang yang tak sihat, kita bersin, kita batuk, pergi mana-mana bawa mask. Nah, bila kita bawa kita pakai mask. Nah, kita pakai mask, mudah-mudahan kita tidak menyebabkan punca penyebaran virus-virus yang tak sepatutnya. Okey. Dan dalam masa yang sama juga bagi kita yang ialah ada orang kata sekarang ini adalah waktu untuk kita pergi bercuti tengah murah, pergi ke Korea dan sebagainya. Itu selfish. Itu adalah satu tindakan yang sangat mementingkan diri sendiri. Jadi apa kata kita mainkan peranan kita. Nah, wabak coronavirus COVID-19 ini sebenarnya adalah satu peringatan daripada Allah. Nak ingatkan kita ni yang Allah itu maha besar, dia maha berkuasa. Nah, dalam keadaan kita rasa kita gagah, kita rasa kita hebat, benda yang kita tak nampak akhirnya menyebabkan bukan negara, dunia menjadi huru-hara. Jadi baik kita kembali sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bangun tahajud. Nah, bangun tahajud. Mungkin Allah rindukan titisan air mata kita di atas sejadah untuk minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk minta Allah curahkan cintanya kepada kita. Mungkin Allah rindukan itu, kerana kita akan cari Allah bila kita dalam keadaan kesusahan. Jadi sekarang ni Allah bagi susah sebab Allah nak dengar rintihan kita. Come on, please go back to Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan insya-Allah bagi anda yang berbisnes, semestinya setiap perniagaan sekarang ini menghadapi cabaran, dan kita anggaplah ini sebagai satu ujian yang Allah bagi, dan keep on thinking. Nah, jangan pasrah, maksudnya jangan duduk dan tunggu, okey tak apalah kita tunggu sampai COVID-19 ni habis. No, kita usahawan, kita kena berusaha sampai ke awan. Kita kena terus berfikir, fikir. Mungkin Allah nak kita perah otak kita, fikirkan apa yang kita boleh lakukan, apa strategi yang kita boleh buat untuk bisnes, apa produk baru yang kita boleh laksanakan, apakah teknik-teknik yang kita boleh aplikasikan, kerana Allah sayangkan kita. Dan apabila kita sangka baik dengan Allah dalam keadaan krisis ini berlaku, insya-Allah yang terbaik Allah sediakan untuk kita. Nah, Allah sayang kita, tuan-tuan dan puan-puan. Allah sayang tuan-tuan, Allah sayang puan-puan, Allah sayang saya, dan mudah-mudahan kita ini dapat melahirkan kasih sayang kita kepada Allah, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Alright. Cak Oi, Assalamualaikum Abang Bat, The Rock Malaya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja. Terima kasih banyak. So, mudah-mudahan buru 4 kemahiran ni supaya kita jadi pendakwah yang lebih hebat, pemimpin yang lebih hebat, presenter yang lebih hebat, supaya kita jadi sebaik-baik manusia, iaitu manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BadrulSani.com